Pegawai penjara dia tahu. Rupanya pegawai tu main. Dia kata, "Ustaz, saya hari pertama kerja di penjara ni, setiap pagi mereka kamai bersusun, mereka londeh baju, buka baju, londeh seluar apa semua tiap-tiap hari. Tunjuk, lepas tu pakai balik. Tengok pakai ada apa tak dalam, kan, tiap-tiap hari." Dia kata kali pertama masuk nak pitam. Bila lalu depan 60 orang, 80 orang tu keluar nak pitam. Kawan hak lama mai, macam mana rasa nak pitam kan? Biasa. Tuan-tuan tengok aja. Geng penjenayah ni hak bunuh orang, hak rompak apa semua, hak ganas-ganas ni, depa tengok ai kita. Tu orang hak duduk penjara dia tahu, ataupun yang kerja di sana, polis yang kerja di jabatan penjara. Subhanallah, saya pun rasa dah benda tu. Bila Nabi cerita malaikat Israel, malaikat maut jegeh, kita kata awak jegeh. Dia seram satu badan, lemah satu badan, nak terbalik. Orang baru orang, kalau malaikat. Yang sini lagi kita duk faham. Kita mengaji lagi faham. Ush, rupanya renungan tu dah getak, geletar seluruh badan dah. Renungan tu siapa pun. Jadi hak roh yang baik ni, Allah, malaikat maut pun serah dekat, kalau mati baik husnul khatimah, serah kat kumpulan malaikat rahmat. Lepas mai punyalah ramai, bersusun-susun, kita akan tengok bersusun sampai jauh mata memandang, Nabi kata. Sebab nak iring orang mulia, nak iring satu orang yang beribadat kepada Allah, satu orang yang mampu membenamkan nafsu dan selamat daripada godaan syaitan, satu orang yang mengutamakan Allah, satu orang yang mengutamakan Rasul, satu orang yang merindui akhirat, satu orang yang merindui Allah dan Rasulullah. Ia adalah satu perkara yang sukar, terutamanya di akhir zaman apabila manusia mentuhankan bumi dan urusan dunia, menyembah kewangan dan pangkat takhta. Waktu tu bila orang husnul khatimah meninggal, Allah hantar ramai pasukan malaikat. Begitulah yang dijawab juga oleh Al-Imam Syafi'i. Waktu Abdullah bin Abil Hakam mimpi melihat Al-Imam Syafi'i di alam barzakh sana. Yang ni saya cerita sikit. Kemudian bila roh kita dibawa, kita akan dibawa naik ke atas. Dibawa naik ke atas, terbang. Roh lah, roh dia punya peredaran tempat dia ajaib. Nak tahu macam mana? Tunggu hari kematian, kita akan melaluinya. Mesti naik atas. Yang ni ada dalil Quran. Bila roh orang beriman naik, malaikat yang jaga langit pertama sampai langit 7, kesemuanya malaikat yang berbeza-beza. Seorang hak jaga pintu. Luas. Langit ni luas. Satu langit nak habis pusing 500 tahun. Bumi start kita kalau naik peterbang kan, daripada hujung utara sampai hujung selatan, berapa hari dah habis? Beberapa hari sahaja. Langit 500 tahun, satu lapis langit. Tapi roh dia lebih laju. Sebab tu roh orang hidup boleh berjumpa dengan roh orang mati di alam barzakh. Hak ni dia bahas dalam kitab Tauhid, dan dalil dia sangatlah banyak. Roh orang hidup, dalil Quran lagi.
Roh orang hidup boleh jumpa dengan roh orang mati. Yang tu pun sagi juga. Sagi tak sagi, saya nak pergi KL lah sagi. Esok pagi pukul 6 kena ada KLA. Silap ni, saya silap hari bulan kan. Punya lah letih, saya tak tahu. Silap hari bulan. Tuan-tuan sekalian, kalau tak dan, tuan-tuan pergi sendirilah ke alam tu. Ni ada yang kalangan kita mungkin bulan ni kan, hak 2 tahun lepas dengar ceramah ni, tak ada dah malam ni. Pergi dah, tak ada habis dengar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila naik, malaikat hak jaga langit pertama tanya, siapa? Kami nak bawa masuk roh Fulan bin Fulan. Dia cek nama, ada, barulah pintu langit dibuka. Kerana pintu langit ditutup 24 jam semenjak Rasulullah dilahirkan. Tidak ada lagi jin dan syaitan yang berupaya untuk mendekati langit dan mencuri berita-berita langit daripada perbualan malaikat. Ini hadis sahih juga. Dulu mereka duk curi-curi buat turun. Beritahu kat Bomono, beritahu kat Yapin, beritahu kat Rasul apa nama Gaha apa semua kan. Beritahu puak ni seronok lah duk jual maklumat. Lepas Nabi wafat 24 jam pintu langit pertama sampai nombor 7 ditutup, kecuali bulan Ramadan. Ada nama naik. Bila naik, semua malaikat hak duk di langit pertama hak luas tadi, yang sedang beribadat 24 jam kepada Allah, ada langit malaikat rokok selama-lamanya sampai kiamat. Ada langit malaikat sujud selama-lamanya sampai kiamat. Ada langit malaikat menyebut subhanallah selama-lamanya sampai kiamat. Tak bergerak. Pasal saya sebut sampai kiamat? Sebab bila malaikat Israfil tiup sangkakala pertama, semua makhluk mati termasuk para malaikat. Ketika itu langit akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma natwis samaa katayyis sijilli lil kutub. Kami akan gulung. Tak ada dah, tak nampak dah langit. Tak ada dah. Kita akan beranjak dan beralih ke alam baru yang ada 2 negeri sahaja. Namanya negeri syurga dan negeri neraka. Naik langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai di langit 7. Allah Subhanahu wa taala pun memuji ruh yang dibawa naik ni. Allah pun puji. Allah Ta'ala kata, letakkan buku amalannya di tempat yang bernama Illiyin. Dalam alam ni saya jumpa ada seorang nama Illiyin. Nama dia Al-Zasha Illiyin. Senior waktu mengaji Maktab Mahmud dulu. Al-Zasha tu saya tak tahu apa dia. Illiyin tu rupanya kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Tuan-tuan pun dah baca ayat tu. Malam ni baru tahu illiyin ni ialah store untuk simpan buku amalan orang baik daripada Nabi Adam sampai kiamat. Lah duk ada orang yang dah meninggal yang baik-baik, para nabi, rasul, awliya, salihin, semua di situ. Waktu sampai di langit ke-7, bila Allah sebut letakkan buku amalannya di Illiyin, maksudnya kita orang soleh. Lepas tu turun, kita akan turun balik pergi ke alam barzakh. Mana? Wallahu a'lam, tak tahu. Satu alam yang penuh misteri. Kita akan melalui perjalanan itu seorang diri dan amalan kita. Dan Nabi sebut, amalan kamu yang baik itulah sebaik-baik peneman perjalanan barzakh kamu. Turun mai, orang masjid pun dah semayang, kita apa? Ambil kita, tak. Talqin apa semua, tahlil. Mazhab kita sunat ditalqinkan.
Wahabi tak mau, sudah, jangan berkelahi, sudah. Tak mau, kalau dia kata dia tak mau buat, tak apa, tak mau buat. Ni dia tuduh kita bid'ah. Dia kata tu dia buat bid'ah, buat dah. Buat dah talqin atas kubur, buat dah tahlil. Talqin ni ada dalam kitab fiqh. Maksudnya ulama bahaskan dan ada dalil. Selit juga, Wahabi ni kena selit juga. Sebab kuih banyak kan. Tuan-tuan sekalian, satu hadis yang sahih. Dua. Yang pertama, sesiapa yang pada hari kematiannya, hadis pendek ya, hadis sahih, lalu dia didoakan lebih daripada 70 orang soleh, Allah akan mengampunkan dia dan mengangkat azab kubur daripadanya. Tuan-tuan tengok hari kematian, siapa yang ramai-ramai hari kematian kita? Paling ramai ialah adik-beradik dengan kawan-kawan kita. Kawan saya askar seorang, kanser otak, meninggal muda 20 lebih. Tentera, tak ingat dah. Laut ke tentera darat, dua tu. Bila hari dia meninggal, 5-6 biji bas, trailer apa semua penuh dengan askar. Sebab dia tentera. Kawan-kawan tentera mai, alhamdulillah. Kalau kita AJK motor besar, bikers, maka di hari kematian kita, kita akan tengok, orang akan tengok, ui banyaknya motor besar main, 4-50 biji, semua geng motor besar, bukain tu kan, semua main bukain. Bila kawan kita pergi, pergi semalam, bulan lepas baru ride, no, tu lah, mati dah dia pun. Dan apabila orang yang selalu datang ke masjid, kawan-kawannya orang masjid, kawan-kawannya ustaz-ustaz, alim ulama, pelajar-pelajar sekolah-sekolah agama dan tahfiz, maka pada hari kematiannya kita boleh melihat, alhamdulillah, ratusan orang-orang agama ini, ratusan orang-orang soleh membanjiri tanah perkuburan mendoakan orang itu. Sesuai dengan siapa kita duk habiskan masa di atas muka bumi. Nabi kata ada 70 orang soleh, Allah akan ampunkan kita dan angkat azab kubur daripada kita, insya-Allah. Pilihlah tuan-tuan. Di Kulim ni berapa puluh sekolah agama, berapa puluh tahfiz tu ada. Bawa beras 10 kilo tiap-tiap bulan, cari 3 tahfiz, cari 3 sekolah agama. Bukan susah pun. Lepas 3 tahun bobok pi tiap-tiap bulan, meninggal. Lepas pun kata ustaz, hak duk pi beras tiap bulan tu tak ada dah. Bila? Pagi tadi pukul 7, sagi pukul 2 nak simpan. Tak apa, sagi saya buat pi budak-budak apa, pi semayang. 30 orang budak-budak yang berjiwa bersih, yang setiap hari dengan Quran, semua datang dengan Quran dan berserban jubah elok, penuh perkuburan kita. 1 tahfiz, 5 tahfiz, bukan nak sopi bagi 1000 pun sebulan. 1 tahfiz, beras 10 kilo je, cari 5 tahfiz. Yang kedua, seorang sahabat, juga hadis sahih. Hadis ni sebut bahawa kalau satu orang meninggal, tempoh untuk kita duduk di perkuburan dia yang paling baik ialah selama seekor kambing disembelih, dilapah dan dibahagikan daging-daging itu kepada orang ramai. Tempoh tu, kerana dalam tempoh itulah ruh itu akan disoal. Dan betapa ruh itu, kata Rasulullah, mengharapkan doa daripada orang-orang yang hadir menziarahi di tanah perkuburan. Nabi ajak ketika hari kematian, waktu jenazah dibawa masuk,
maka perbanyakkanlah setiap orang daripada kamu. Ni Nabi sebut ke sahabat. Nabi duk pegang kayu, Nabi duk cucuk kayu tu di tanah. Nabi kata, ista'idhu billah min azabil qabri. Minta lindung dengan Allah ketika kamu duk hidup ni daripada siksaan azab kubur. Nabi kata, minta lindung dengan Allah sementara kamu masih hidup daripada siksaan azab kubur. Nabi duk nampak azab kubur ni boleh dilihat oleh Rasulullah. Nabi dia berjalan, dia boleh tengok dalam kubur. Tu antara mukjizat dia. Waktu dia berjalan tak tidur tu dia boleh tengok. Dalam tidur pun dia pernah dibawa oleh para malaikat pergi ke alam barzakh dan melihat berhadapan. Dalam tidur pun pernah, hak jaga pun dia tengok. Lepas tu bila dia sebut, dia ulang 3 kali. Dia kata minta lindung dengan Allah, minta lindung dengan Allah, minta lindung dengan Allah daripada azab kubur. Minta lindung, minta ampun kepada Allah untuk saudara kamu yang sedang dikebumikan. Fa innahu al-ana yus'al. Nabi kata sekarang dia sedang disoal. Sekarang Nabi kata sekarang. Waktu itulah zaman tu. Bila sahabat dah masuk apa semua dah lama, Nabi duduk di situ lama dah. Nabi kata sekarang minta kepada sahabat kamu supaya diampunkan oleh Allah. Fa innahu al-ana yus'al. Sekarang malaikat sedang mendatangi dan menyoalnya. Nabi pun ajak baca doa, Allahumma ighfir lahu wa thabbithu 'inda as-su'al. Ya Allah, ampunkanlah hamba Allah ni, duduk di bawah ni. Tetapkanlah dia ya Allah lidahnya untuk menjawab soalan-soalan sebentar lagi. Tiap-tiap kali pi tanah perkuburan, mata saya duk perhati apa orang buat. Bukan nak mengumpat, nak kata kita bagus tak, nak tengok masyarakat. Tengok orang apa orang buat. 6 orang duk pegang hisap, 12 orang menyembang, silat-silat duk mengumpat atas kubur tu. Wallahu alam. Ataupun duk berzikir lah kita kata. Menyembang ni telinga kita dengar, tak berzikir pun. Telinga ni dengar ni menyembang. Sampai bila? Dia tanya sampai bila? Oh, sampai lambat malam. Kerja bos tak lepas. Oh, jalan jam. Lah, duk sembang jalan jam sampai bila? Tok Imam duk baca tahlil apa? Duduk belakang ni tahlil juga, mata tengok mata. Tengok mata. Allahumma ighfir lahu wa thabbithu 'inda as-su'al. Ajak yang hadir tu bagi tahu doa, banyakkan doa. Banyakkan doa yang Nabi ajak. Dia kalau yang hadir tu 70-80 orang semua budak-budak mengaji agama apa semua ni, yang lepas ni senang. Kita sebut sekali lah, lepas boleh hafal dah, lepas sebut dah. Allahumma ighfir lahu wa thabbithu 'inda as-su'al. Bila masuk Nabi kata kamu akan mendengar, duduk di alam barzakh ni, kamu akan mendengar bunyi tapak kaki yang terakhir yang meninggalkan alam barzakh. Dengar. Sebab tu pi tanah perkuburan Nabi ajak assalamualaikum ya ahlal kubur, antumus sabiqun wa nahnu lahiqun, nahnu insyaallah bikum lahiqun, ghafarallahu lana wa lakum. Doa. Pasal apa Nabi suruh bagi salam kepada ahlul kubur? Ulama kata itu antara dalil di setengah keadaan mereka mendengarnya. Itu satu. Dan yang kedua, hadis ni hadis sahih juga, yang Nabi kata kamu mendengar mereka berjalan meninggalkan perkuburan itu. Dan ketika itulah ya'tihi malakan, datang 2 orang malaikat, Munkar dan Nakir. Azraqan, kedua-dua mata mereka berwarna kebiru-biruan. Kita kata segak lah macam tu Ustaz. Dia ni. Aswadan, kedua-dua badannya hitam melekap. Di tangan mereka berdua ada penukul daripada besi. Lalu mereka berdua mendudukkan roh itu. Roh masuk balik dalam jasad di alam barzakh. Roh dikembalikan ke dalam jasad di alam sana.
Walaupun kalau kita korek waktu tu, tengok dia duduk macam tu lah. Tapi di alam sana, dia didudukkan. Beri laluan pada azan.